Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera berjumpa kembali dengan saya Puan Siti Suzaini binti Mahad. Okey, saya akan mengajar tingkatan 2, hanyalah 2 kelas, iaitu 2 sarjana dan 2 efisien. Saya harap kamu yang pernah berjumpa dengan saya, kamu tahu cara kerja saya macam mana, kamu tahu cara saya nak kamu belajar macam mana. So, walaupun kita tak dapat nak bersua muka, tak apa, cikgu bagi video ni untuk kamu tonton. Tak pernah banyak kali kamu tonton pun tak apa. Okey, so mengulas balik tajuk tingkatan 1. Apa yang kamu telah belajar dalam geografi tingkatan 1? Di antaranya yang penting-penting arah. Okey, tajuk arah ni kita akan bawa kepada tingkatan 2 ni juga kita akan gunakan. Okey, lepas tu tajuk bentuk muka bumi kita akan gunakan juga. Nanti keadaan cuaca dan iklim macam mana nanti kita akan gunakan juga tu Okey, dia mempengaruhi juga Okey, seterusnya sumber air. Okey, lagi tajuk apa lagi? Tajuk bumi. Okey, kita tahu apa yang masa formal kita belajar tajuk bumi. Bumi ada berapa lapisan. Okey, itu juga mempengaruhi kenapa berlakunya sesuatu keadaan kepada bumi. Contohnya, okey, berlakunya gempa bumi, berlakunya tsunami. Tu kita akan belajarlah nanti kan. Okey, so dalam tajuk tingkatan 2 ni, kamu akan belajar sebanyak 10 tajuk. Yang pertama iaitu skala dan jarak. Yang kedua, bab peta topografi. Yang ketiga, pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Yang keempat, cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, kenapa iklim kita hujan? Kenapa iklim kita panas? Okey, dipengaruhi oleh apa? Pengaruh apa yang mempengaruhi iklim jadi macam tu? Kita akan kupas lebih lanjut Doa-doa lah supaya kita naik sekolah lagi best naik sekolah lagi best, bersua muka. Okey, dapatlah kita belajar dengan lebih terperinci. Okey, kalau kamu tak boleh kita memang ditakdirkan kan COVID ni lama. Okey, kamu boleh tonton YouTube banyak sangat banyak sangat ilmu pendidikan bukan YouTube channel yang bukan yang kamu tengok bukan gaming, bukan ni YouTube channel pendidikan. Kamu boleh tengok, kamu boleh type, cari je lah tajuk tingkatan 2. Ada yang buat present, macam tu lah. Okey, grab ilmu tu supaya kamu dapat lebih maklumat lebih lanjut. Okey, sekarang ni maklumat di hujung jari sendiri. Hujung jari sendiri. Malas dengan rajin sahaja kamu mencari maklumat tersebut. Okey, seterusnya kita akan ada juga research ataupun penyelidikan ataupun kajian lapangan. Okey, macam form 1 kamu buat, form 2 pun ada, form 3 pun ada. Form 3 masuk kepada markah PT 3. So, saya nak kali ni buatlah betul-betul. Sesiapa yang hantar dalam keadaan yang tak lengkap, okey, ubah daripada sekarang. Kamu dah tingkatan 2, nak naik tingkatan 3 ni masa depan kamu. Tingkatan 3 menentukan hala tuju kamu nak SPM nanti. So, saya harap kamu dapatlah buat dengan yang terbaik. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada bab 1 Okey, bab 1. Bab 1. Okey, iaitu skala dan jarak. Okey, sebelum tu, apa yang kamu tahu tentang skala? Skala ni adalah satu unit unit pengukuran yang mana dia berlakunya. Okey, pengukuran ni diambil di mana? Di atas peta. Peta ni adalah gambaran dunia yang sebenar yang dikecilkan dengan menggunakan skala. Okey, contohnya kalau contohnya rumah kamu dengan sekolah. Contohnya jarak rumah kamu dengan sekolah 5 km. Kalau kamu tak kecilkan guna skala, adakah cukup kertas nak guna buat peta dari sekolah ke rumah?
Tentunya tidak cukup. Sebab itulah adanya skala. Manakala jarak antara dua tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, daripada sekolah ke rumah, berapa jaraknya? Berapa masa yang diambil awak berjalan kaki dari rumah ke sekolah? Tu nanti kita akan belajar di sini. Okey, jelas So, kita masuk tajuk skala dulu. Skala. Apa dia skala? Iaitu nisbah jarak antara dua titik pada peta berbanding dengan jarak sebenar atas permukaan bumi. Okey, nisbah jarak antara dua titik pada peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okay. Itu skala. Apa pentingnya skala? Okey, apa pentingnya skala? Okey, kita ada tiga. Okey, kita ada tiga pentingnya skala. Okey, yang pertama, kita tulis kepentingan skala. Okey, kepentingan skala Yang pertama, mengukur jarak antara dua tempat. Okey. Yang kedua, mencari keluasan sesuatu tempat di dalam peta. Sesuatu tempat di dalam peta. Okey. Yang ketiga, memperkecilkan atau meluaskan kawasan di dalam peta. Okey, itu dia. Ini antara tiga kepentingan skala. Okey, boleh salin. Okay, awak boleh stopkan nanti video tu. Awak salin dahulu. Okey, awak salin dahulu. Nanti awak stopkan. Awak salin dahulu. Carilah buku apa-apa ataupun sambung buku geografi tingkatan 1. Okey, sambung je lah buku geografi 2 tu. Saya tahu ada banyak lagi. Sambung dalam buku geografi tu Okey, saya padam. Okay, kita tengok jenis skala jenis skala. Kita tengok pula jenis skala. Tiga jenis skala yang kita perlu pelajari. Okey, yang pertama, skala lurus. Yang kedua, skala penyata. Okey, skala penyata. Dan pecahan wakilan yang ketiga. Okey. Dalam skala lurus ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu skala lurus mudah
Okey. Okey. Sorry. Skala lurus mudah. Skala lurus penuh. Okey. Untuk skala lurus dia menggunakan pembaris Okey, dia menggunakan pembaris. Macam pembaris ni, macam pembaris Untuk skala lurus ni dia macam pembaris. Okey, kalau awak tengok buku teks awak, okey, ada beberapa bentuk skala Untuk skala, okey, dia berbentuk pembaris macam ni Okey, skala dia lurus. Okey, di dalam peta. Okey. Dia berbentuk pembaris macam ni untuk skala lurus. Nanti kita belajar pada skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, untuk skala penyata, okey, dia mestilah dalam bentuk ayat. Okey, kemudian contohnya 1 cm mewakili 50 km/km. Okey, skala pecahan ataupun pecahan wakilan dia berbentuk nisbah Okey, yang awak perlu tahu nisbah. Okey, nisbah bagaimana bentuk dia? 1.2 titik 2 ketindih. Okey, macam tu. Macam tu skala nisbah. Okey. Saya tak payah padam sebab selalunya bot saya lukis, bot dekat sekolah saya lukis terus bawah ni sebab bot dekat sini dia kecil. So, saya tarik ke tepi sebelah kiri. Okey, ini ini saya tarik tepi sebelah sini Okey, skala lurus mudah. Okey, nanti awak buat bawah dia tahu. Okey, skala lurus mudah. Okey, senang je, dia macam ni. Okey. Ini skala lurus mudah. Ini skala lurus mudah. Okey. So, ni 0, 1, 2, 3, 4 km. Okey. Ni skala lurus mudah. Skala lurus penuh. Okey, pakai pen lain bagi nampak sikit. Okey. Lepas tu saya cakap dia macam pembaris. Awak kena ingat ada 3 jenis skala. Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Ni je yang belajar sampai bila-bila. Okey, 1000 meter. Okey. Okey. Nanti boleh rujuk buku teks bisa lukis lah. Maaflah kalau tulisan tak cantik tulisan tak cantik itu Okey. So 1000 meter 0, 1. Okey, ni 2, 3, 4 km. Okay, ini skala lurus penuh. Biasanya dalam peta kita akan jumpa 2 skala ni lah. Okey, 2 skala ni. Maaf, tertinggal S. Okey, kita akan jumpa 2 skala ni. Okey, kebiasaannya. Ada juga yang guna ni. Ada juga yang guna ni. Tapi kebiasaannya 2 ni. Okey, jelas. Seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada jarak 1.2 Sekarang dah habis, kita masuk kepada 1.2 jarak.
Jarak ni apa dia? Apa dia jarak? Jarak adalah ukuran di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ukuran dari satu tempat ke tempat yang lain. Ukuran dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Untuk jarak ni terbahagi kepada dua. Jarak terbahagi kepada dua. Okey, jarak dia terbahagi kepada dua. Okey. Itu jarak relatif dan jarak mutlak. Nampak Okey, untuk tips jarak relatif ni, okey, tips dia berubah. Ubah. Ini ubah Okey. Yang ni awak kena ingat awak kena ingat sampai bila-bila. Berubah-ubah. Untuk jarak mutlak tidak berubah, lawan dia. Lawan kepada ni tidak berubah. Okey, macam tu. Okey, nampak So, kita pergi satu persatu. Jarak mutlak tu apa? Jarak relatif tu apa? Kita pergi kepada jarak relatif dahulu. Okey, jarak relatif dahulu. Okey, saya padam salin ini. Okey, buat nota dalam buku. Okey, seterusnya kita pergi kepada jarak relatif dahulu. Jarak relatif. Okey. Ingat apa? Jarak relatif iaitu jarak yang berubah. Letak dekat tepi ni. Okey. Jarak berubah-ubah. Apa dia? Apa dia yang berubah-ubah? Okey, jarak berdasarkan yang pertama. Okey. Berdasarkan kos dan masa. Okey. Kos ni melibatkan duit. Money. Duit. Duit RM RM1. Okey. Masa ni melibatkan jam. Jam 3, 6, 9. Okey, melibatkan jam. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua, tidak tetap dan berubah-ubah. Okey, masa saya cakap ni berubah-ubah Yang ketiga, contoh dia. Contoh dia. Contoh dia. Tambang bas dari Melaka ke Kuala Lumpur. Ambil TBS. Ialah RM RM18.50. Okay. So, kenapa saya cakap berubah-ubah? Okey, tambang bas ni boleh berubah, dia akan naik atau dia akan turun. Contohnya hari raya, tiba-tiba hari raya dia kata nak naikkan tambang bas kepada RM20. Dia akan naik lah. Okey, itu pun atas persetujuan kementerian kita boleh naikkan sembarangan tambang bas tu. Kementerian Pengangkutan di Malaysia. Okey, dia akan naik, dia akan turun. Sebab itulah saya cakap kos duit ni dia akan berubah-ubah mengikut kesesuaian. Okey, masa. Okey, masa perjalanan dia. Okey, contohnya
Yang kedua, contoh pertama, perjalanan daripada Ceras ke Pudu mengambil masa 50 minit. Adakah dia boleh berubah? Ya. Ya, kerana apa? Okey, awak tak sedia maklum jalan di Kuala Lumpur ni sangat-sangatlah jam. Okey, masa 20 minit mengambil daripada Ceras ke KM ataupun ke Pudu, sepatutnya 20 minit menjadi masa dia 1 jam 30 minit. Okey, ini termasuklah kepada jarak relatif. Jelas. Okey, berdasarkan kesesuaian kalau keadaan tu jam. Okey, kalau kat highway, contohnya lah dekat highway saya beri contoh. Saya daripada Ceras Kuala Lumpur akan sampai ke kampung saya Batu Pahat Johor mengambil masa selama 2 jam 45 minit. Tetapi ada sesuatu kemalangan yang berlaku di Melaka contohnya, menyebabkan jarak perjalanan saya mengambil masa selama 4 jam 30 minit. Okay, dia bergantung kepada situasi atau keadaan jalan tersebut. Sebab itulah dia masuk kepada jarak relatif. Okay, jelas Okay, so kita masuk kepada jarak mutlak. Kepada jarak mutlak. Okey, mutlak seperti awak tahu air mutlak, air yang suci. Okey, kalau orang Islam yang mutlak. Yang mutlak tu macam mana? Kalau bukan Islam yang mutlak macam mana? Okey, yang mutlak ni yang tidak akan berubah. Kalau dikata A lah. Kalau dikata B lah. Dia takkan berubah. Okey. Tidak berubah. Okey, tidak berubah. Okey, tidak berubah. Maknanya dia tetap sama. Okey, dia tetap sama. So kita tengok jarak mutlak ni macam mana. Okey, jarak mutlak ni macam mana Okey, jarak mutlak adalah jarak yang tidak berubah. Tidak berubah. Okey, seterusnya dia menggunakan unit. Unit ada unit, ada pengukuran dia menggunakan unit. Unit apa? km, meter, cm macam tu. Okey, dia menggunakan unit. Contohnya jarak sekolah ke KLCC ialah 5 km. Okey. Maksudnya jarak sekolah ke KLCC ni dalam unit kilometer ni, okey, dalam unit ni dia tak akan berubah. Jarak dia tetap sama. Yang berubah adalah relatif. Okey, jarak sama. Kenapa dia masuk relatif? Sebab kos masa dia untuk sampai ke sana adalah lambat. Sepatutnya kalau jarak sekolah daripada KLCC ni mengambil masa 10 minit contohnya. Tetapi disebabkan jam berlaku, ada pembinaan jalan, okey, mengambil masa sebanyak 30 minit. Itu masuk kepada jarak relatif. Tetapi yang ada namanya kilometer, meter, cm, sentimeter. Okey, yang ada unit ini dia tetap dan tidak berubah. Itu awak kena tahu. Okey. So, saya padam jangan lupa salin buku. Okey. Seterusnya 1.3. 1.3
Menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Okey. Ingat yang tadi ada 3 jenis skala yang kita belajar. Apa dia? Skala lurus, okey, skala penyata dan pecahan wakilan. Okey, manakala skala lurus ni terbagi kepada 2 lagi. Lurus mudah dan lurus penuh. Okay, ingat tadi yang saya ajar tadi Okey, so bagaimana menentukan jarak sebenar menggunakan skala? Kita boleh rujuk buku teks Okay, boleh buka buku teks awak masing-masing. Tengok buku teks tajuk skala. Okey. So, cara mengukur terbagi kepada 2. Okey, menggunakan alat alat pengukuran alat pengukuran. Okay, yang pertama, awak boleh guna pembaris. Yang kedua, jangka tolok. Okey, jangka tolok. Okey, jangka tolok saya tertinggal kat sekolah, so tak apalah. Okey, jangka tolok, awak tengok kat set geometri yang dia ada 2 jarum tu. Tu jangka tolok. Pembaris siapa tak kenal? Ini pembaris. Ini pembaris Okey, yang ketiga alat yang kita boleh gunakan adalah jalur kertas. Okey, jalur kertas ni bermaksud kertas awak yang ada buku garis-garis tu. Okey, buku garis-garis tu merupakan jalur kertas. Okey, boleh diukur untuk garisan-garisan yang lurus. Ini boleh ukur garisan atau permukaan yang lurus. Okey, seperti jalan raya. Okey, jarak jalan raya. Tu boleh ukur melalui 3 alat pengukuran ni. Pengukuran ni. Okey, 3 alat ni So, seterusnya kita tengok kepada jarak melengkung. Okey, apa alat dia Yang pertama, yang kedua, kita boleh gunakan benang dan kita boleh gunakan jalur kertas. Tapi saya prefer benang lah. Okey. Benang lebih senang sebab dia punya struktur, dia punya struktur dia lembut. Okey, benang, siapa tak kenal benang? Ni benang ni benang. Ini benang. Okey, benang buat jahit baju tu. Okey, ni benang kalau baju awak koyak. Ini benang. Itu sahaja. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So, kita nak pergi kepada latihan. Kita nak pergi pada latihan Yang pertama, apakah maksud skala Okey, tulis. Yang kedua, okey, latihan ni Yang kedua, nyatakan 3 jenis skala. Yang ketiga, nyatakan 2 jenis
Yang keempat, okey. Yang keempat, okey, apakah kepentingan skala? Okey. Yang kelima, terangkan jarak mutlak. Dan relatif. Okey. Okey, kalau perkataan terangkan, adakah anda masih ingat lagi? Okey, untuk terangkan ni, perkataan terangkan ni mesti ada isi dia, ada penerangan. Ada contoh. Okey, ada 3 perkara ni Untuk soalan nombor 5 itu sahaja Untuk soalan nombor 5 itu sahaja. Okey, so kamu buat latihan ini dan salin nota based on video tu. Kalau tak clear melalui video, boleh tengok buku online buku online sebab kamu tak ada buku teks yang real depan kamu. So kalau nak memudahkan kamu, tengok video ni sampai satu part ni kamu berhentikan dahulu, pause dulu. Okey, salin dahulu. Okey, kemudian dah siap salin nota, buatlah latihan. Ada 5 sahaja ni. Okey, ada 5 sahaja yang saya boleh bagi ni. Bagi banyak-banyak pun saya takut tak siap. Okey, so saya nak awak hantar sebelum jam 9 malam pada malam ini pada malam ini secara personal WhatsApp saya secara personal. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.